apakah ciri-ciri partners ataupun orang muda yang kita nak cari, nak bagi duit tadi? Baik. Pertama-tama sekali, sebagai kita orang-orang orang lama lah, orang tua lah, orang lama lah ya. Orang-orang lama ni, sebelum kita nak keluarkan duit, sebelum kita nak cari partners, kita berkawan-kawan dulu. Berkawan-kawan tu maksudnya kita cari kawan-kawan kita yang buat bisnes, kita tanya dia, kita belajar dengan dia. Macam mana kau buat bisnes? Kita jumpa. Aku buat bisnes seorang-seorang je, senang aku nak buat keputusan, tak ada pening kepala. Okey. Kita jumpa pula kawan kita seorang lagi. Kau buat bisnes macam mana? Aku ada partners aku begini. Kita tengok macam mana partners kau? Apa yang kau buat kau pilih partners kau tu? Berapa lama kau partner dengan dia? Macam mana kau boleh partner lama sangat? Kita kena cari kawan-kawan dulu. Itu yang pertama. Sebab kita nak dapatkan konsep partnership tu dulu. Kalau kita tak berkawan-kawan, kita akan anggap bagi duit ni adalah satu perkara yang paling besar dalam bisnes. Betul. Sedangkan orang yang berbisnes, usahawan ni puan Suhaili ya, duit ni kalau tak dapat daripada engkau, aku cari orang lain. Betul. Kalau aku tak dapat daripada orang lain, aku cari sendiri. Dia macam tu. Jadi sebenarnya dalam dunia bisnes, duit ni bukanlah sesuatu yang paling besar nilainya. Bukan. Jadi kita kena tahu konsep dulu supaya kita tak terkejut bila mana anak-anak muda yang kita partners besok, dia tak peduli dengan duit kita. Dia tak peduli dengan duit kita. Sekarang pun kita dah nampak dah kan, trend anak muda sekarang dia tak kisah. Tak kisah sekarang. Okey, itu yang pertama. Kita berkawan-kawan dulu. Yang kedua, jika kita hendak melabur, kita cuba cari anak-anak muda yang menjalankan bisnes ada relate dengan kepakaran kita masa kita bekerja dulu. Sebab apa? Sebab selain daripada duit bisnes itu, kita boleh tawarkan kepakaran kita. Kita boleh tawarkan kemahiran kita. Kita boleh tawarkan connection, networking yang kita ada. Contoh, kalau dulu kita bekerja sebagai ketua tukang masak di pejabat kerajaan atau di catering kerajaan contohnya, ataupun di kilang catering ya. Okey. Kita cari anak-anak muda yang buat catering. Kita cari anak muda yang buat catering. Kemudian kita bincang dengan dia model partnership itu bagaimana yang kita nak gunakan. Sebabnya duit sahaja sekarang ini tidak mencukupi untuk menarik minat anak muda berpartner dengan kita. Tak cukup. Macam saya terangkan semalam dalam sesi Zoom ya. Anak muda sekarang dia tidak peduli dengan pangkat kita, dengan duit kita. Betul. Dia tu mencari kepuasan dirinya, bukannya mencari duitnya. Sebab duitnya tu dia boleh dapat di mana-mana. Dia tak perlu, tak sama dengan kita dulu. Mungkin dalam kes macam zaman-zaman puan kan, selain daripada kerja government dengan kerja kilang, mana ada kerja lain? Ya. Sekarang ni tak perlu bekerja pun. Dia sambil buat konten, dia promote mic ini, dia boleh dapat commission. Ya. Mungkin beribu-ribu boleh dapat commission. Jadi kat situ pentingnya dia. Yang pertama, kita mesti belajar dengan mencari kawan-kawan kita yang buat bisnes, belajar dulu dengan dia. Kemudian yang kedua, kita carilah partner-partner ataupun orang-orang muda yang membuat bisnesnya itu dekat dengan apa yang kita kerjakan dulu. Kemudian yang ketiga paling penting. Jangan ganggu orang muda buat kerja. Itu paling penting. Pantang besar tu. Bila kita nak cari kan, kita jangan ganggu orang muda buat kerja. Jangan bagi nasihat jika dia tak minta nasihat. Sebab kita faham kita perlukan dia kerana kita sudah siasatlah dia tu siapa, apa yang dia buat, bagaimana cara dia menguruskan. Kita dah siasat dah. Sebab tu kita setuju nak berpartner dengan dia. Kalau kita tak siasat dan kita berpartner dengan dia, itu masalah kita lah. Kita lah cari penyakit.
Tetapi bila kita dah siasat, contoh dah siasat dah dengan Tuan Firdaus, macam mana Tuan Firdaus berpartner dengan Puan Ainun, macam mana dia bekerja dengan Puan Suhaili, macam mana dia menguruskan syarikat-syarikatnya, ada tak laporan-laporan dan kewangan yang dia buat, comply atau tidak dengan peraturan-peraturan due diligence due diligence, dah buat siap-siap semua tu, dan didapati Tuan Firdaus ni orang yang patuh kepada peraturan, membuat kerja dengan sistem. Jadi kita pun masuk dengan dia, boleh, tak ada masalah. Kalau kita tak buat due diligence, kita tak berkenal-kenalan lagi, susah. Jangan kita berpartner dengan dia. Nanti kita akan banyak kacau kerja dia. Dan yang yang keempat, ini antara yang paling penting adalah recommendation. Cari orang muda yang direkomend oleh kawan-kawan kita itu. Contohnya, aku ada staff seorang ni, dia nak buat berniaga tapi dia tak duit, kau try lah buat dengan dia, bagus budak ni. Itu boleh macam tu. Ataupun diperkenalkan oleh orang-orang yang kita dah kenal lama, dah percaya, dan kita sendiri sudah buat due diligence kepada orang muda itu, maka kita boleh berpartner dengan dia. So ada 4 tadilah perkara penting yang kita kena buat.